Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Zul. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan latar belakang perniagaan Flytech Online Store. Kumpulan kami terdiri daripada Song William, Chong Yin, Nur Ashikin, Siti Zulkifli, Hazwari Nur Syafiq Sukamdi Asnan dan Nur Afkan Nadia Zasi. Ini merupakan desain logo kami. Pengenalan Flytech Online Store adalah satu platform untuk membeli hos kertas secara online. Visi syarikat kami ialah untuk menjadi pembekal dan pengedar terkemuka di e-commerce platform untuk selang getah hidrolik dan industri. Manakala misi kami untuk menjadi pemimpin pasaran untuk hidrolik dan industri rubber hose. Maklumat perniagaan, nama perniagaan ialah Flytech Online Store. Alamat perniagaan kami terletak di Kelang, Selangor. Tarikh mula perniagaan ialah 9 September 2020. Tarikh pendaftaran pun 9 September 2020. Kegiatan utama perniagaan kami ialah penyelesaian tempatan dan membekal hos fleksibel untuk semua jenis industri termasuk industri minyak dan gas. Bentuk perniagaan kami ialah meningkat tunggal. Struktur organisasi syarikat kami, Managing Director dipegang oleh Mr. Chong. Managing Digital Marketing Manager ialah Mr. Song. Finance Manager ialah Nur Afika Nadia. Inventory Manager ialah Nur Ashikin. Logistic Manager ialah Hazwani Nur Syafiqah. Kekuatan idea kami ialah syarikat kami menghasilkan produk berkualiti tinggi dengan harga yang berpatutan. Syarikat ini menghasilkan produk kami sendiri. Laman web yang kami gunakan adalah laman web yang mesra pengguna sehingga orang dari berbagai usia dapat menggunakannya. Kami juga membuat laman web sendiri untuk mempromosikan produk kami dan untuk tujuan pemasaran. Kelemahan idea kami ialah oleh kerana ia adalah syarikat baru, kami kekurangan pengalaman. Syarikat ini juga kekurangan sumber. Ini adalah kali pertama syarikat kami menggunakan platform perniagaan dalam talian baru. Peluang idea yang pertama ialah teknologi baru. Jumlah pengguna internet setiap hari semakin meningkat. Orang berasa lebih selesa untuk membeli belah dalam talian. Yang kedua, pertumbuhan perniagaan yang luas. E-perniagaan mempunyai ruang lingkup yang luas dan visi yang lebih luas untuk berkembang. Yang ketiga, ia dapat mengubah arah aliran. Ia dagang cepat dan berkesan, bahkan transaksi kewangan dapat dilakukan dari mana-mana bahagian dunia. Yang keempat, iklan. Pengiklanan sangat berpengaruh berbanding dengan sistem pejabat konvensional. Potensi ancaman. Terdapat banyak ancaman yang anda perlukan untuk melindungi kedai dalam talian anda. Contoh umum ialah ancaman keselamatan termasuk penggodaman, penyalahgunaan data peribadi, pencurian wang, serangan pancingan data, penyediaan perkhidmatan tanpa perlindungan dan penipuan kad kredit. Seterusnya saya akan terangkan pasal 2.0 iaitu rancangan sumber manusia. Tujuan kita ni disediakan adalah untuk membentangkan Flytech Online Store. Perancangan perniagaan adalah fokus aspek pengurusan, pemasaran, perkhidmatan dan syarikat kewangan dan seterusnya memohon pembiayaan berjumlah RM27,074.95 seterusnya saya akan terangkan pasal jawatan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh jawatan tersebut. Iaitu yang pertama adalah Managing Director. Tujuan utama peranan ni dia adalah untuk mengarahkan dan mengawal semua operasi perniagaan. Dia juga bertanggungjawab untuk memberikan panduan dan arahan strategik pada lembaga untuk memastikan bahawa syarikat mencapai visi, misi dan matlamat jangka masa kewangan. Dia boleh dapat kembangkan dan laksanakan strategi perniagaan syarikat untuk mencapai matlamat dewan dan pemegang saham. Selain itu, dia punya tanggungjawab dalam memberi
nasihat strategik kepada Dewan dan Ketua supaya mereka mempunyai pandangan yang tepat mengenai pasaran dan masa depan syarikat. Seterusnya adalah Inventory Manager. Inventory Manager ni dia punya jawatan dia adalah mengawasi tahap inventory perniagaan yang perlu memimpin sekumpulan pekerja inventory atau gudang untuk menerima dan merekod stok baru ketika dihantar. So, tugas dia ni merangkumi merekod dan penghantaran setiap hari, menilai penghantaran baru dan menganalisis pembekal yang berbeza. Dia juga perlu merangka cara untuk mengoptimalkan prosedur kawalan inventory. Lepas tu periksa tahap bekalan perniagaan dan bahan mentah untuk mengenal pasti kekurangan. Selain itu dia juga perlu memastikan stok produk mencukupi untuk semua saluran pengedaran dan dapat memenuhi permintaan langsung dari pelanggan. Lepas tu inventory manager ni juga dia perlu mencatat penghantaran harian untuk mendamaikan inventory. Dia juga perlu gunakan perisian untuk memantau permintaan dan mendokumentasikan ciri inventory. Logistik manager ni dia punya jawatan dia adalah mengawasi dan menguruskan rantaian bekalan produk organisasi. Dia ni perlu bertanggungjawab untuk mengawal pergerakan bahan yang diperlukan untuk pengeluaran ke dalam proses pembuatan dan keluar ke gudang, pengedar dan lain-lain yang terlibat dalam mendapatkan produk akhir kepada pengguna. Dia punya tanggungjawab dia adalah merancang dan menguruskan logistik, gudang, pengangkutan, perkhidmatan pelanggan secara strategik. Dia juga perlu mengarahkan, mengoptimalkan dan menjelaskan kitaran pesanan penuh dan perlu berhubung dan berunding dengan pembekal, pengeluar, peruncit dan pengguna. Lepas tu dia kena selesaikan masalah atau aduan yang timbul, menyelia melatih dia juga perlu melatih tenaga kerja gudang. Okey, yang last sekali adalah dia perlu mematuhi undang-undang peraturan dan keperluan ISO. Okey, seterusnya adalah gaji, faedah dan perlindungan. Perniagaan flight engineering ni sentiasa memastikan hubungan baik antara pekerja dapat dikekalkan dengan memberi pakej gaji yang berpatutan. Gaji dan ganjaran yang diberikan adalah seperti berikut. Okey, seperti yang kita tahu, managing director ni gaji dia adalah 2,300. Lepas tu digital marketing, finance manager, inventory, logistik ni dia gaji dia 2,000. Sebab managing director ni dia lagi tinggi dia punya jawatan daripada digital marketing, finance, inventory dengan logistik. So kami mempunyai pekerja 3 orang. Setiap seorang pekerja ni gaji dia hanyalah 1,500. So jumlah sebulan untuk kami perlu bayar kepada pekerja-pekerja adalah 14,800. Lepas tu dia punya pekeso dia dalam sebulan kami kena bayar untuk semua jawatan ni adalah 85.6. KWSP pula adalah 1,513. So jumlah keseluruhan dalam setahun adalah 196,783 ringgit 20 sen. Okey, ni adalah susun atur kedai kami. Sebenarnya kita nampak adalah yang first adalah managing director. Ada tempat untuk digital marketing manager, finance manager, inventory manager, logistik manager, lepas tu pantry dan sebagainya. Okay, 25 itu senarai perabot dan peralatan asas. Memandangkan perniagaan kami ni dijalankan secara atas talian, maka syarikat kami ni kami cuma beli keperluan barangan untuk memudahkan urusan jual beli secara online. Selain itu juga syarikat kami ni hanya membeli perabot untuk bertujuan mengadakan mesyuarat dan perbincangan tentang produk kami je. So apa yang kami beli adalah manager furniture kami kami beli 5 set, telefon kami beli 3 set, aircon kami beli 6, kabinet 1, meeting room furniture 1. Okey, untuk office equipment pula kami beli machine photostat 1, personal laptop dengan komputer, printer dengan fax machine. So, ni adalah senarai pembekal dan kos perabot dan peralatan pejabat kami. Senarai pembekal kami ambil daripada, pembekal kami adalah Flytag online store. Produk dibekalkan daripada FT Host and Host Sdn Bhd. Untuk kos perabot pula, kami punya syarikat pembekal adalah Yichen Store. Itu
perabot, kabinet, aircon. So Gigamas Computer Service ni adalah alatan seperti telefon, laptop, komputer dengan printer. KCC Copy Center ni adalah machine photostat dengan fax machine. So seterusnya adalah perbelanjaan rancangan sumber manusia. Okey, walaupun Flytech Online Store ni menjalankan perniagaan secara online, tapi kami ni ada beberapa perabot dan peralatan pejabat yang kami beli secara peringkat lah. Contohnya manager furniture tu sebab kami beli secara berperingkat sebab kami kurang kewangan lah. So dalam hari bulan ke bulan kami beli secara sikit demi sedikit. So total dia ada untuk feature and fittings total kami 10,450. Untuk office equipment pula total dia 8,650. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang rancangan pengeluaran. Okey, di gambar tersebut adalah salah satu produk pengeluaran iaitu bernama Piraflex Red Multipurpose Hose. Produk ini yang ditawarkan kepada pelanggan adalah berkualiti dan setara dengan harganya. Perniagaan Flytech Online Store juga sentiasa mengikuti perubahan semasa ekonomi dan diterima oleh pelanggan. Seterusnya, anggaran pengeluaran adalah selama 3 bulan. Jumlah anggaran selama 3 bulan adalah sebanyak RM14,050 dari segi plastik atau pembungkusan berharga RM600. Seterusnya telefon RM150, sewa kedai RM3,000, periklanan tiada lah, gaji RM10,300. Sumber-sumber bahan mentah, Flytech Online Store ni dia tidak menggunakan sebarang sumber bahan mentah kerana syarikat ni dia membeli produk daripada pembekal. Seterusnya bagi keperluan mesin dan peralatan bagi Flytech Online Store adalah seperti berikut. Dari segi feature and fittings, harga keseluruhannya adalah RM10,450. Manakala bagi office equipment, harga keseluruhannya adalah RM8,650. Okey, seterusnya ialah susu atau pengeluaran. Ini merupakan rajah susu atau pengeluaran bagi syarikat Flytech Online Store. Seterusnya iaitu perbelanjaan rancangan operasi. Perbelanjaan rancangan operasi ini dari segi gaji pekerja, pengeluaran, KWSP, so overhead tetap dan jumlahnya adalah sebanyak RM31,108.20. Seterusnya iaitu pembelian aset dari segi manager furniture, telefon, air condition, kabinet, meeting room furniture adalah jumlah bagi bulan pertama jumlah untuk pembelian aset adalah RM10,600. Manakala jumlah tahunan bagi pembelian aset adalah RM127,200. Bahagian pemasaran, next slide. Yang ni mix marketing kita jual 3 produk. So produk ni dia ada saiz yang berbeza lah dengan harga yang berbeza. So dia punya price tu price untuk 100 meter. So berbeza lah. Yang price tu kita akan promote di Instagram, Facebook. Lepas tu FMM tu dia satu platform yang baru untuk e-commerce di Malaysia ni yang apa dia? Federation Malaysia Manufacturer punya platform. Lepas tu Shopee dengan Lazada lah. Dan promotion kita ada advertising, pengiklanan, special offer. Contoh dia beli banyak, lepas tu dapat offer lah. Ataupun ikut season, e-commerce platform tertentu lah. Contoh 11-11, 12-12 macam tu. Lepas tu free shipping tu dia tertakluk kepada harga tertentu lah. Dan digital marketing promote di IG ke mana-mana ke. Lepas tu sales promotion. Next. Maaf. Maka segmentation kita adalah bagi geografi.
seluruh dunia. Lepas tu produk kita universal. Negara mana pun sama je. Dia punya size, dia punya kualiti. Memang kita punya kualiti baik dari orang lain lah. Lepas tu target area tu kawasan perindustrian, kawasan kilang, kawasan kontrak. Lepas tu pertanian, servis dengan kedai-kedai yang jual spare part lah. Lepas tu dia punya climate tu mana-mana pun boleh lah. Dia mana-mana pun boleh. Janji tak lebih 100 Celsius. Lepas tu yang demografik tu 18 tahun ke atas lah, sebab mereka kena ada ilmu tentang benda ni kan. Kalau bawah 18 tu mendengar lagi, tak grade lagi, tak boleh. Lepas tu gender tu all gender, perempuan lelaki pun boleh. Lepas tu education tu engineering based. Then occupation tu kebanyakan orang yang guna tu kontraktor, engineer, supplier, pertanian, lepas tu syarikat minyak dan gas. Next. Yang ni competitor comparison. Competitor overview. Website syarikat kami ada. Ya, 3 syarikat ada. Kita punya competitor pun ada. Lepas tu location. Syarikat kami kat HQ dia kat Selangor. Kita punya satu lagi branch kat Penang. Lepas tu kompetitor pertama di KL je. Lepas tu kompetitor kedua di Selangor. Facebook. Ya, syarikat kami ada. Kompetitor pertama tak ada. Kompetitor kedua ada. Instagram. Syarikat kami sajalah. Ada, yang 2 lagi tak ada. Shopee. Syarikat kami ada. Kompetitor pertama ada. Lepas tu kompetitor kedua tak ada. Lazada kita ada. Lepas tu 2 lagi tak ada. FMM e-commerce kita saja ada. Lagi tak ada. FMM e-commerce kita saja ada. Okay. Okey, saya akan meneruskan kepada part 5.0, rancangan kewangan. Okey, 5.1, kos permulaan perniagaan. Yang pertama adalah kos tidak berulang. Yang 2 adalah kos pembelanjaan premis seperti plastik, bil telefon, sewa kedai, pengiklanan, gaji. Jumlah kesemuanya adalah RM115,162. Yang ketiga adalah kos barang tetap dan barangan perniagaan. Bagi kos barang tetap dan barang perniagaan adalah seperti photostat machine, personal laptop, komputer ataupun laptop, printer, fax machine. Totalnya adalah RM7,100 Malaysia. Next. Yang B adalah kos operasi dan modal kerja. Bagi kos operasi dan modal kerja adalah gaji, KWSP dan SUKSO. Bagi bulanan adalah RM16,398.60. Dan bagi kos kos 6 bulan adalah RM98,391.60. Okey, seterusnya adalah sewa bangunan. Sewa bangunan ni bagi bulanan adalah RM1,000 dan dalam 6 bulan tu adalah RM6,000. Dan seterusnya adalah modal kerja. Modal kerja ni kos dia dalam RM11,850. Dan lepas tu
perabot pejabat. Perabot pejabat ni kos dia pula dalam 8,450. Peralatan pejabat. Kalau jumlah bagi bulanan adalah 44,880 dan dengan 60 sen. Lepas tu kalau total dalam 6 bulan tu adalah 200,069. Bagi kos jumlah 6 bulan adalah 269,283 ringgit dengan 60 sen. Lepas tu C adalah stok awal. Stok awal bagi bulanan adalah 67,000 dengan 35 ringgit. Dan bagi stok awal dalam 6 bulan adalah 400,000 bagi stok awal untuk 6 bulan adalah 402,210. Jumlah kos pelaburan perniagaan adalah bulanan adalah 111,915.6 dan bagi kos 6 bulan juga 671,493.60. 6.2 sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan perniagaan kami bermodal wang simpanan daripada setiap ahli kumpulan. Break even point ni kami kira dengan cara weighted average contribution margin per unit sebab kita punya produk banyak. Tapi kita kira produk yang kita jual je lah. Pernah terkenal sikit, setengah inci lah, 1.4 inci. Jadi total dia bagi 12 unit 257.25 sen. Next. Lepas tu kita ambil fixed cost. Lepas tu bagi dengan weight average contribution margin per unit. So dapat 435 item. Jadi kita bagilah dengan unit berapa unit yang kita dah jual tadi, ikut kategori dia, apa-apa host. So total revenue kita 2.642 juta, 50 sen. Dan tunai. Bagi jumlahnya adalah 8,698.60 sen. Next. 5.5 penyata kewangan. Bagi untung dan ataupun rugi bersih adalah sebanyak RM25,365. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.